Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua. Bersama saya lagi Heri dalam kelas PHP Programming daripada basic sampai ke advance. Dan hari ini adalah hari yang keempat yang mana kita akan mula bincangkan tentang PHP Programming yang lebih mendalam lagi, iaitu Object Oriented dan juga MVC. So sebelum kita tengok coding, sebelum kita tengok coding, sebelum kita translate OOP dan juga MVC kepada coding, kita akan tengok dulu the basic concept of OOP dan juga MVC. So apakah itu OOP? OOP ni word dia bermaksud object oriented. Object oriented programming. Okay, object oriented programming ni senang kata dia adalah satu cara programming yang kita menjadikan the things that you want to use inside the program is an object. Kita call it as an object. Apa yang dalam program lah. Contoh macam let's say kita nak buat list of contacts. So dalam satu list contacts tu ada banyak person, betul tak? So a single person dalam satu contact tu di calculate as an object. So bunyi dia macam mengelirukan lah. Sebenarnya kalau ikutkan dalam definition dia, kalau kita baca kebanyakan documentation, dia orang akan cakap object oriented ni sebenarnya kita nak convert the real life object. Contoh macam human, macam kereta, motor, nak convert dalam program, nak jadikan translated inside the programming itu sendiri. Cerita dia macam mana kan, macam mana kita nak convert. Okay, so selalunya benda. Okay, let's say satu kotak ni adalah satu benda. Kita kata kotak ni satu rumah lah. Okay, kita letakkan dia punya bumbung dulu. Okay, let's say kita ada satu rumah. Okay, bumbung dah sikit. Okay, let's say kita ada satu rumah, dan rumah ni adalah real object. Rumah yang kita nampak dekat tepi jalan, rumah orang, rumah kita, rumah jiran, rumah kawan, tak kisahlah rumah mana-mana. Dan kita nak translate into a program. So macam mana kita nak translate satu rumah, sebiji rumah dalam satu program? Adakah kena lukis? Sebenarnya lukisan ni kalau kita lukis tu dah kira drawing lah kan. Tapi kalau dalam programming kita tak lukis, tetapi kita define the structure of the object. We call it as a class ataupun object definition ataupun object property. Kita buat dia punya structure dulu. Contoh, satu rumah ada berapa pintu? Okey, kita kata satu rumah ada 2 pintu. Okey. Kemudian ada berapa tingkap? Contoh ada 6 tingkap. Kemudian ada berapa tiang? Let's say ada 8 tiang. Dan dia akan berterusan lah benda ni. Ini kita panggil sebagai object property ataupun attribute. Object attribute, project property. So dia punya definition. So the definition of this object adalah pintu, ada tingkap, ada tiang. So satu rumah, nak jadikan satu rumah mesti ada pintu, ada tingkap, ada tiang. Maka kalau kata dia ada pintu, tingkap dan tiang, maka dia akan jadi sebiji rumah lah. Kalau kata dia ada pintu, tak ada tingkap, ada tiang tapi tak ada tingkap, ada pintu dengan tiang je. Maksudnya mungkin itu adalah store ataupun pondok atau apa-apa kan. Tapi kalau kata rumah, mesti ada pintu, tingkap dan tiang. So inilah yang kita akan masukkan object oriented. Kita nak convert satu objek duduk dekat dalam programming. So programming cuma akan baca property sahaja. Kemudian kalau translated, selalunya program tak translate kan, kita yang translate kan lah, programmer yang translate kan. Kita tengok, oh rumah dia ada 2 tingkap, ada ni, so kita tahu dia punya property of the object lah. Okay, tapi yang ni kita panggil object. Sebelum kita buat object, selalunya dalam programming kita kena buat the structure of an object, iaitulah yang saya katakan tadi, property pintu, property tingkap dan tiang. Itu adalah structure bagi satu objek. Dan kemudian objek tu sendiri dia ada 2 pintu, 6 tingkap, 8 tiang. Senang kata, yang ada value of berapa property yang dia ada, itu adalah satu objek. Tetapi property yang ada, maksud macam mana cakap takut keliru kan. So dia punya structure adalah, saya buat satu lagi. Okay, structure satu rumah adalah pintu, tingkap dan juga tiang. Contoh kan, contoh. Okay, so ini adalah structure of an object yang kita panggil sebagai class.
Definition of an object. So ini kita panggil class. Saya letak nama satu lagi atas dia pula. Class. Kemudian daripada class dia boleh jadi ada banyak objek lah. So ni objek yang pertama. So objek yang pertama, rumah yang pertama dia ada dia ada 2 pintu 6 tingkap. Okey, ni rumah pertama. Okey, ni class of rumah lah. Class of rumah. Nampak? Class of rumah dia tak ada value. Tapi the object itself baru dia ada value. Kemudian ni rumah pertama, ni rumah kedua. Mungkin rumah jiran kita tingkap 1 dia dah buang, so tinggal 5 tingkap. Macam tu. Macam tu. Ataupun kita ada satu rumah member kita lagi, dia rumah murah punya kan. So dia punya pintu ada 1 je. Dia tak ada pintu belakang, pintu depan je. Kemudian tiang pun mungkin kurang lah. Ada 6 tiang, ada 4 tingkap. Ini sebagai satu contoh lah, contoh. So maka yang ini bawah ni adalah objek, kita panggil objek. Dan yang atasnya adalah dia punya structure of an object, iaitu class. Okay, ini adalah perbezaan antara objek. Ini yang dimasukkan dengan object oriented. Nanti kita akan tengok dalam programming macam mana kita nak create class. Yang paling penting dalam programming object oriented, kita perlukan class of an object. Kita kena belajar cara buat class of an object. Contoh kalau kata kita ada kawan-kawan, so kita akan ada class of kawan. Kemudian class of kawan, dia akan ada property dia ada nama, property dia ada umur, property dia ada alamat, ada nombor telefon, ada email. So itulah class of kawan. Dan objek bagi kawan tu barulah ada Ali, nombor telefon dia apa, alamat dia apa, berdasarkan kelas yang tadi, berdasarkan structure yang kita buat tadi. Okay. So ini basic concept of class, dan yang mana class ni pun dia support extended class. Extended class ni maksudnya dia satu kelas. Contoh macam dia adalah rumah. Dalam masa yang sama dia inheritance, dia adalah terkait ataupun kira anak kelas, anak kelas, subkelas bagi satu kelas yang lain. Contoh rumah dia adalah bangunan, dia adalah kategori bangunan, maka dia punya main class dia adalah bangunan. Tetapi kelas ni dia extend. The extended version of bangunan. Macam ni. So kalau untuk bangunan, maka dia akan ada mungkin sini rumah, kemudian sini mungkin pejabat. Pejabat. Tapi dia still extend daripada kelas bangunan. So macam pejabat, contoh. Pejabat dia ada apa? Pejabat dia ada let's say dia ada tangga. Berapa tangga dia ada. Kemudian ada berapa pintu tingkap, semua samalah tu. Pintu tingkap, mungkin aircon ke apa kan. Terpulanglah. Okay, so yang ni adalah sekarang kedua-dua class of structure object ni, kedua-duanya extended daripada bangunan. Yang mana bangunan pun ada structure dia sendiri, iaitu contoh tingkat, berapa tingkat. So kalau kata rumah, dia extend, dia ada property dia. Dalam masa yang sama dia akan bertambah, property pada bangunan akan masuk bawah rumah juga. So pintu, tingkap, tiang dia akan ada tingkat. Sama juga macam pejabat, disebabkan dia ada tangga, pintu, tingkap, maka dia pun akan tambah tingkat ke dalam. Sebabnya dia extended daripada bangunan. Bangunan ada tingkat, maka yang tu pun mesti ada tingkat. So let's say kata pilih bomba, ada berapa pilih bomba. Kemudian apa lagi apa-apalah, mungkin kalau untuk bangunan dia ada piling, dia ada, kalau lebih ke dalam engineering dia lebih mendalam lah. Contoh berapa dalam piling dia, berapa besar tiang dia. So untuk class of bangunan, semua jenis bangunan, maka dia kena extend daripada data bangunan. So yang ni kira extended version of this one. Begitu. Nanti kita akan tengok dalam programming macam mana kita nak buat sebenarnya benda ni kan. Dia tak dalam sekarang ni mungkin kita nampak dalam bentuk konsep dia sahaja. So inilah konsep object oriented programming. Okay, dia ada structure of an object, dia ada object.
Structure of an object, dia ada objek. Dan dia ada juga structure of an object tapi dia tak ada objek, tapi dia extended dalam objek yang lain. Contoh macam bangunan lah. Bangunan ni dia structure of an object tapi dia tak ada objek. Objek dia dekat mana? Objek bangunan ni berada dekat dalam rumah ni lah. Sebab rumah ni adalah bangunan. Okay. Kategori besar dia. Main kategori dia lah bangunan. Kemudian sub kategori dia rumah, pejabat dan sebagainya. Okay, ini adalah yang kita panggil sebagai object oriented. Okay, lepas ni kita akan tengok apa itu MVC pattern pula. Apa kaitan object oriented dengan MVC pattern. Jangan keliru, object oriented dengan MVC pattern adalah dua perkara yang berbeza. Object oriented ni adalah bentuk programming yang mana kita nak convert the real object, the real life object into programming. Dan MVC pattern pula adalah cara kita buat programming, cara kita handle the whole application dalam kita punya sistem ataupun kita punya project. Okay, so jumpa video selepas ni, kita akan sembang-sembang sikit pasal MVC. Bye-bye.